Sulalatu Salatin Sejarah Melayu, penyelenggara A. Samad Ahmad. Kisah bermula di Bukit Siguntang. Alkisah, maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya. Nama rajanya Demang Lebar Daun, asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga. Adapun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Muara Tatang nama sungainya. Di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah dalam sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulunya Gunung Mahar Miru. Di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaring. Padang Penjaringan. Maka ada dua orang perempuan balu berhuma padi. Terlalu luas humanya. Adalah namanya seorang Wan Empuk dan seorang namanya Wan Malini. Maka terlalulah jadi padinya. Tiada dapat terkatakan telah hampir akan masak padinya itu. Sebermula maka tersebutlah perkataan anak Raja Suran yang tiga bersaudara yang dipeliharakan oleh Raja Aktabul Aid. Setelah besarlah, terlalu baik parasnya anak raja ketiga itu. Yang tua dinamai oleh Raja Aktabul Aid Nila Pahlawan. Yang tengah dinamai Krishna Pandita dan yang bongsunya dinamai Nila Utama. Maka ketiga anak raja itu bertanyakan ayahnya kepada nenda baginda Raja Aktabul Aid. Maka sahut Raja Aktabul Aid, adalah akan ayahmu itu anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, nasab Sulaiman alaihi salam, pancar Nur Syirwan Adil, Raja Masyrik dan Maghrib. Maka adalah pesan ayahmu apabila tuan hamba besar, disuruhnya hantarkan ke dunia. Sekarang kembalilah tuan ke dunia. Setelah ketiga anak raja itu mendengar kata ninda baginda itu, terlalulah sukacitanya seraya katanya, berilah kami ketiga bersaudara ini jalan ke dunia itu. Maka oleh Raja Aktabul Aid, ketiga cucunda baginda itu diberinyalah memakai alat kerajaan dengan selengkap pakaian anak raja-raja yang bertahtakan Ratna Mutu Manikam serta dikenakannya mahkota itu ketiganya. Setelah itu, maka ketiga baginda pun bermohonlah kepada nenda dan bonda baginda. Maka dipeluk dicium baginda serta ditangisinya. Maka oleh Raja Aktabul Aid diberinya seekor lembu yang amat putih seperti perak yang terupam warnanya. Maka ketiga anak raja itu pun naiklah ke atas lembu itu, lalu berjalanlah keluar. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, maka teruslah ke Bukit Siguntang itu waktu malam. Maka kepada malam itu dipandang oleh Wan Empuk dan Wan Malini dari rumahnya, di atas Bukit Siguntang itu bernyala seperti api. Maka kata Wan Empuk kepada Wan Malini, cahaya apa gerangan di Bukit Siguntang itu? Bernyala seperti cahaya matahari terbit kelihatan. Takut pula beta melihat dia. Maka kata Wan Malini, janganlah kita ingar-ingar jikalau gemala naga besar gerangan itu. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun diamlah dengan takutnya, lalu keduanya tidur. Setelah hari siang, maka keduanya pun bangunlah. Maka kata Wan Empuk kepada Wan Malini, mari kita lihati apa yang terang bercahaya di Bukit Siguntang semalam itu. Maka kata Wan Malini, marilah. Maka keduanya basuh muka dan makan sirih, lalu turun berjalan. Maka dilihatnya padinya berbuahkan emas, berdaunkan perak dan berbatangkan suasa. Maka kata Wan Empuk, yang bercahaya semalam rupanya padi kita ini berbuahkan emas, berdaunkan perak dan batangnya suasa ini. Maka sahut Wan Malini, beta pandang semalam di atas Bukit Siguntang itu bukannya padi huma kita ini.
Maka keduanya naiklah ke bukit Siguntang itu. Maka dilihatnya tanah negara bukit itu menjadi seperti warna keemas-emasan. Maka datang sekarang tanah itu diceritakan orang seperti emas juga. Maka dilihat oleh Wan Empuk dan Wan Malini di atas tanah yang menjadi emas itu, ada 3 orang lelaki muda teruna, muda wangsa, duduk di atas lembu putih seperti perak. Lengkap ketiganya itu memakai pakaian anak raja-raja yang bertatahkan ratna mutu manikam, memakai mahkota ketiga. Terlalu sekali elok parasnya. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun hairan tercengang-cengang melihat paras sikapnya orang muda ketika itu. Seorang memegang curik dan satu kayu yang bercap di tangannya. Seorang memegang lembing dan seorang memegang pedang, sekaliannya daripada keemasan. Maka Wan Empuk pun fikir dalam hatinya, anak raja mana orang muda ketiga ini? Sekonyong-konyong ada di Bukit Siguntang ini. Dari mana gerangan datangnya? Dan apa jua bangsanya? Baik aku bertanya kepadanya. Entah sebabnya, maka padiku berbuahkan emas dan tanah negara bukit itu pun seperti emas. Setelah keduanya berfikir, lalu bertanya, siapa tuan hamba ketiga ini? Anak raja mana tuan hamba? Anak raja jin kah? Atau anak raja peri kah? Atau anak raja Indra kah? Hendaklah berkata benar tuan hamba ketiga kepada kami kedua ini. Kerana lamalah kami duduk di lembah Bukit Siguntang ini, seorang manusia pun tiada datang kemari. Baharu pada hari inilah kami melihat tuan hamba ketiga ini. Maka sahut nila pahlawan, adapun kami ini bukan daripada jin dan peri, dan bukan kami daripada bangsa Indra, bahawa adalah bangsa kami ini daripada manusia. Asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, dan nasab kami Raja Nushirwan Adil, Raja Masyrik dan Maghrib. Pancar kami daripada Raja Sulaiman alaihissalam, dan nama kami Nila Pahlawan, dan yang seorang ini Krishna Pandita, dan yang seorang Nila Utama. Dan nama curik kami ini Simandang Kini, dan kayu ini Cap Kempa namanya, dan pedang ini Badram Balawa namanya, dan lembing ini Lembuara namanya. Maka kata Wan Empuk dan Wan Malini, jikalau tuan hamba daripada anak cucu Raja Iskandar, apa sebab maka tuan hamba kemari? Dari mana jalan tuan hamba? Maka Nila Pahlawan pun berceritalah seperti cerita ayahnya kepada Raja Aktabul Aid. Segala hikayat Raja Iskandar beristerikan anak Raja Kedah Hindi, dan peri Raja Suran masuk ke dalam laut, dan peri duduk dengan bondanya beranakkan baginda ketiga bersaudara itu. Semuanya dihikayatkannya kepada Wan Empuk dan Wan Malini. Maka kata Wan Empuk, apa alamatnya seperti kata tuan hamba itu? Maka sahut Nila Pahlawan, mahkota kami ketiga inilah alamatnya, serta padi habis berbuahkan emas, berdaunkan perak dan berbatangkan suasa, dan tanah negara bukit ini menjadi seperti warna keemasan. Jikalau Embuk tiada percaya, pandanglah alamat kami, anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, pancar Sulaiman alaihissalam. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun percayalah akan kata orang muda itu, serta dengan sukacitanya. Ketiga anak raja itu dibawanya kembali ke rumahnya. Maka ketiga baginda bersaudara pun duduklah dipeliharakan oleh Wan Empuk dan Wan Malini. Padinya pun dituainya lah. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun kayalah dengan sebab mendapat anak raja itu. Maka terdengarlah kepada demang lebar daun bahawa Wan Empuk dan Wan Malini mendapat anak raja dari Bukit Siguntang daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain itu. Maka demang lebar daun pun mudiklah mendapatkan Wan Empuk dan Wan Malini menghadap anak raja itu. Maka diambilnya ketiga anak raja itu, dibawa dengan kenaikan baginda lembu putih itu ke negeri Palembang, dipeliharakannya dengan sempurnanya. Maka Nila Pahlawan digelar Sang Si Perba. Dengan takdir Allah Ta'ala, maka lembu kenaikan baginda itu pun muntahkan buih.
Maka keluar daripada buih itu seorang manusia lelaki, hadir dengan pakaiannya, serta ia berdiri membaca ciri. Demikian bunyinya. Akusta Paduka Seri Maharaja serta Seri Sepak Buana Suram Bumi Boji Bala Pikrama Nakalangkarna Makuta dan Menteri Buana Prasama Sakribana Tanggedarma dan Busaya Kuta dan Singgasana Rana Wikskrama dan Rawanaba Palawi Kasat Dadi Prabu dikala mula mali mala ke Seri Dharma Raja Diraja Raja Permaisuri. Maka oleh Demang Lebar Daun dinamainya Batala, artinya orang yang membaca ciri. Daripada anak cucu Batala itulah asal orang membaca ciri dahulu kala.